أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ustaz Radhi kita. Terima kasih atas jemputan, tak biasa datang ke MITI ni. Dan seterusnya kepada para AJK Surau Ar-Rahman di MITI ini. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini kita dapat bertemu, dapat berjumpa di Surau Ar-Rahman di MITI ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada tengah hari ini memberikan 1000 manfaat kepada kita sempena dengan bulan Ramadan ini pula. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan dalam pertemuan kita, dalam kuliah kita pada tengah hari ini. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah pun berada pada 18 Ramadan ni kan. 18 Ramadan, alhamdulillah. Daripada 1 Ramadan hingga 18 Ramadan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak tekankan dalam masa yang pendek ini, iaitu kita dalam kehidupan kita perlu berusaha sedaya mungkin untuk kita nak melipat gandakan amalan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana masa kita amat terhad. Macam masa hari ini, masa tengah hari ini sampai dalam masa 1.14, okey, kita berhenti 3 minit sebelum itu. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan tuan-tuan. Puan tak ada kan? Tuan-tuan. Dia selalunya dia jadi macam kembar kan. Tuan-tuan puan-puan dia. Jadi puan tak ada tuan dia. Kena kontrol sikit situ. Jadi dalam kehidupan kita ni kita mempunyai masa yang terhad kepada kita, yang mana mati ini bila-bila masa sahaja. Dan bulan Ramadan pada kali ini kita berpuasa, alhamdulillah hari ini 18, dah belum tentu lagi boleh sampai ke 30 sebenarnya. Itulah kehidupan kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dilahirkan di dunia ini untuk kita beramal, untuk kita berada di atas landasan yang tepat, landasan yang mana Allah suruh ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bulan Ramadan ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang saya nak tekan di sini adalah la'allakum tattaqun. Yang lain tu ya ayyuhalladzina amanu, tuan-tuan pun dah boleh terjemahkan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita ni mendapat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana inna akramakum 'indallahi atqakum. Perkara yang dihitung, perkara yang dibilang, perkara yang dihisab di depan Allah Subhanahu wa taala nanti adalah iaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara inilah yang perlu kita usaha untuk menambah baik hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, untuk kita mengerjakan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempena dengan bulan Ramadan pada kali ini, mungkin kita di sini dah hidup, ada yang 40 tahun, ada yang 35 tahun, ada yang 20 tahun dah hidup, dan melalui Ramadan
sama ada kita boleh puasa sepenuhnya, ataupun ada juga yang kita tak boleh berpuasa. Dalam sebulan tu mungkin kita aksiden dan sebagainya, tak boleh puasa, mungkin tahun lepas macam tu mungkin. Dan bulan Ramadan tahun ni kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ni dapat berpuasa selagi mana kita hidup, boleh berpuasa sampai 30 Ramadan katakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang penting bagi kita apabila kita melalui bulan-bulan Ramadan ini, perlulah kita semat di hati kita untuk kita menerbitkan, menambahkan, tak banyak pun satu sudah. Maknanya selepas Ramadan ini, apakah hasil dia yang kita boleh bawa selepas Ramadan ini? Apa hasil dia yang kita boleh bawa? Kerana pada bulan Ramadan ini kita buat macam-macam ni. Kita solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Solat sunat qabliyah apa? Subuh kita sempat. Contoh, kita bangun sahur itu maknanya tak masuk subuh lagi, kita sempat buat tahajud. Dan selepas kuliah subuh kita buat duha pula, kita tunggu kat masjid sekejap, lepas tu kita buat duha pula. Maknanya di dalam bulan Ramadan ini kita buat ibadah demi ibadah. Apa yang kita tak buat, semua kita buat. Bahkan witir yang jarang-jarang kita buat, dan bukan jarang-jarang, kadang-kadang tak buat langsung, memang kita tak buat. Sebelum Ramadan memang yang aku kenal Isyak aja. Selepas Isyak bermakna habislah, malam tu dah boleh tidur. Jadi maknanya sebelum ni kita tak kenal. Memang Ramadan terlepas kita dah kenal, terlupa. Selepas Ramadan kita terlupa. Jadi kita tak buat, datang Ramadan kali ini pula kita teringat balik sebab tu imam buat. Jadi kita pun buat solat witir. Katakan. Jadi maknanya tuan-tuan, kita perlu plan. Sebabnya hidup kita ni tak panjang. Hidup kita ni tak panjang. Sebabnya bila mati ni bukan kira umur, bukan kira muda dan bukan kira tua. Cumanya logiknya tua tu ke arah kematian lah, kan? Logiknya macam tu. Tetapi dengan ketetapan masa yang Allah letakkan kepada setiap manusia, yang ditentukan kepada setiap manusia, kita berbeza. Ada yang mati umur 20, ada yang mati umur 5 tahun, ada yang mati umur 40, ada yang umur 100 pun tak mati-mati lagi. Kan? Jadi itulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hamba, setiap manusia. Jadi kita tidak mempunyai waktu yang cukup, waktu yang banyak untuk kita tidak buat, untuk kita tidak beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sempena dengan bulan Ramadan pada kali ini, mungkin apa yang kita buat di dalam bulan Ramadan ini selama 30 hari ini, insya-Allah, apakah hasil dia yang kita nak selepas ini? Apakah hasilnya? Kalau kita tidak mampu bawa banyak, mungkin kita boleh bawa satu sudah. Satu yang tidak membebankan kita. Tidak membebankan kita. Kita pilih apa yang kita nak. Sama ada mungkin witir, 1 rakaat, 3 rakaat menjadi pilihan kita. 5 rakaat, kan? Pilihan kita. Ataupun kita tahajud. Maknanya macam bulan Ramadan ini, macam saya cerita tadi, kita selepas Ramadan nanti pun, masa Syawal itu pun kita boleh istiqamah lagi apa yang kita lakukan masa bulan Ramadan. Ataupun solat sunat qabliyah subuh, yang mana besar pahala dia, kan? Besar pahala dia yang kita buat pada Ramadan ini. Mungkin selepas Ramadan nanti, walaupun kita tak mampu nak buat tahajud, katakan kita sedar-sedar, selalu kita sedar dalam pukul 6 suku lah, kan? Habis lewat pukul 6.30 lah, katakan, kan? Kalau pukul 7 tak sempat dah. Pukul 7 subuh pun kadang-kadang tak sempat, kan? Maknanya bagi kena awal lah. Ataupun kita nak bangun awal. Sebelum ni subuh asyik terlajak je. Kan, sebelum ni tak pernah buat subuh. Kata pernah buat ustaz, tapi qadha memanjang. Kan? Jadi daripada Ramadan ini kita keluar, apa yang kita nak buat, iaitu kita nak pastikan diri kita ini solat fardu subuh. Sebab subuh inilah yang salah satunya waktu yang aku tinggal, selalu tinggal. Aku nak bangun selepas Ramadan ini, insya-Allah 11 bulan yang mana akan bertemu pula Ramadan akan datang, kita plan pula apa benda yang kita nak bawa. Katakan.
Kan? Maknanya biarlah Ramadan kita pada kali ini memberikan hasil kepada kita, kerana waktu kita amat terhad untuk kita nak mengecapi syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah janjikan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak baca dalam surah Az-Zumar. Surah Zumar ayat 70 hingga 73. Yang saya tulis di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Allah sebut. Kena ingat maknanya firman Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah firman, adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang kita percaya bahawa inilah janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Apa yang kita hadapi pada waktu ketika ini tuan-tuan? Di dunia kita ketika ini. Dalam dunia kita ketika ini, apa yang kita hadapi? Banyak kan? Banyak yang mana yang lalai daripada melaksanakan ibadah kepada Allah, kan? Banyak yang lebih kepada benda-benda maksiat dan sebagainya. Lebih lara yang tak ingat kepada Allah. Sebab apa? Sebab krisis kepercayaan kita kepada ayat-ayat Allah. Kepercayaan, krisis dalam diri kita. Maknanya kita bukan tak percaya, kita percaya Quran, kita percaya tak? Kita percaya, kita baca. Ataupun kita tak baca tapi kita percaya. Kan? Krisis kepercayaan. Maknanya kita percaya tapi tak sampai di dalam hati nurani kita. Tak sampai rasa takut di dalam jiwa kita. Tak sampai rasa gegar. Rasa bila kita baca tu tak ada apa pun. Biasa je. Malik yaumiddin. Tak ada rasa apa pun. Wahal dia punya makna dia tu kita pun takut. Sebab hari pembalasan Allah sebut tu, Allah yang punya hari pembalasan pada hari itu. Yaumiddin. Kan? Tetapi kita baca dengan kita tak tekuni, tadabburi tadabbur benda tu, jadi kita tak rasa apa-apa pun. Banyak lagi lah firman Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Ayat yang tadi saya baca tadi, iaitu innalil muttaq, iaitu wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Wa wufiyat diberi apa? Wa wufiyat ini diberi balasan yang sempurna. Maknanya diberi balasan yang sempurna ni macam mana? Maknanya diberi balasan sempurna ini, kalau kita buat sikit pun, sebesar zarah pun, Allah bagi kepada kita. Macam tu juga, walaupun kita buat jahat, sebesar zarah pun Allah akan kira. Maknanya Allah memberikan pahala ataupun balasan secara sempurna kepada kita bila kita bertemu dengan Allah nanti. Wa wufiyat kullu nafsin, setiap makhluk ni, setiap manusia ni, setiap jiwa ni, ma'amilat, apa yang dia lakukan. Wa huwa, dan dia Allah itu lebih mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Jadi maknanya Allah lebih mengetahui apa yang kita buat sebenarnya. Tak takut, sebabnya kadang-kadang memang kita yang tahu, orang lain tak tahu yang kita buat. Macam puasa ni lah. Puasa ni orang lain tak tahu pun kita puasa sebenarnya. Kan? Atas diri kita. Kalau kita minum air pagi tadi, orang tak tengok. Orang kata kita puasa sebab bulan Ramadan, kan? Tapi itulah wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Allah lebih mengetahui dengan apa yang kita lakukan sebenarnya. Allah lebih mengetahui. Niat kita, niat puasa kita hari ini sebab apa? Ataupun kita kadang-kadang niat hari Khamis, hari Isnin, kan? Niat hari Khamis. Puasa hari Khamis, hari Isnin, katakan. Niat kita tu maknanya orang nak tanya kita, puasa kan ni? Puasa, baik sungguh hang no. Contohlah kan. Maknanya nak bagi orang kata baik kat kita. Hang ni bagi sungguh no. Kan? Niat kita tu, niat hari tu kita puasa sebab apa? Kalau niat kita kerana Allah, alhamdulillah. Kita buat apa sahaja. Kan? Kita bantu pengarah, kita bantu bos dalam kerjaan kita, biasalah kan. Kita melaksanakan tugas. Kadang-kadang niat kita ikhlas kita. Ikhlas, maknanya kita memang kita buat tu memang ikhlas kerana Allah, alhamdulillah. Tapi setengah orang buat sebab apa? Sebab dia ada benda yang dia nak. Jadi yang ni Allah tak kira. Yang ni sebabnya kita nak apa yang kita buat tu, sebabnya ada benda yang kita nak. Dan tuan-tuan, dua ayat yang seterusnya 71, 72,
71 tadi ayat 70. Ayat yang ke-71 Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sambungan tadi, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Ini Allah bagi perumpamaan, Allah cerita, sebab Al-Quran ni benda yang mana Al-Quran ini menceritakan kisah-kisah, cerita-cerita kita semasa kita belum lahir, proses kita sebelum lahir, ketika proses kita di dunia ini, dan proses kita selepas kematian kita. Itulah Al-Quran. Maknanya kalau kita baca Al-Quran, kita akan temui cerita-cerita ini, cerita yang lalu, cerita yang kita duduk dalam perut ibu kita, dan kita keluar, kita hidup kat dunia macam mana, dan cara mati kita, selepas mati kita Allah sambut macam mana, malaikat sambut macam mana. Kalau Muslim, Alhamdulillah. Kalau kafir, macam mana Allah sambut, malaikat sambut, dan bagaimana balasan-balasan syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Al-Quran sebenarnya. Jadi diceritakan di sini wasiqa ni diiring ataupun diarak. Wasiqa diiring ataupun diarak alladzina kafaru, orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ila jahannam, ke neraka, zumara, secara bergerombolan. Maknanya secara berarak, sekelompok-sekelompok bawa lah, yang berarak kan, bawa secara zumara, secara berkumpulan. Hatta idza ja'uha, sehingga sampai di pintu jahannam, tu neraka jahannam, futihat abwabuha, dibukakan pintu neraka tersebut. Wa qala lahum khazanatuha, dan telah berkata khazanatuha, penjaga pintu neraka ini kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum, kamu yang ada sini ni dulu ni ada tak Allah utuskan kepada kamu rasul? Malaikat tanya dulu, sebab dalam tafsir Hamka menyebut, maknanya malaikat ataupun penjaga pintu syurga, penjaga pintu neraka ini, dia pun pelik. Sebab apa orang-orang ni boleh sampai ke pintu neraka ini? Kan bukan syaitan je, tetapi orang ni kenapa sampai? Itu malaikat tanya tu, alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati rabbikum, yang mana seorang rasul yang datang kepada kamu baca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Tuhanmu, wa yunzirunakum, memberi peringatan kepada kamu, liqa'a yaumikum hadza, tentang hari ini, maknanya hari pertemuan pada hari ini. Cerita tak masa kat dunia dulu ada tak cerita tentang peringatan tentang pertemuan pada hari ini ni? Masa tu ketika kita duduk dalam alam yang satu lagi dah, kan, yaumikum hadza, malaikat tanya, qalu bala, mereka kata ya, betul, qalu bala, ada rasul datang. Maknanya Nabi Nuh ada dia punya kumpulan dia, kaum dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kumpulan dia. Nabi Syuaib ada kumpulan dia. Setiap rasul ada kumpulan dia. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Maknanya tadi qalu bala, ya betul, ada rasul-rasul itu datang kepada kami, tetapi kami ini apa? Kami ini tidak percaya, tidak mengambil, tidak mengendahkan perintah ataupun peringatan-peringatan rasul-rasul kami. Maka pada hari ini apa? Haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Kalimat azab itu ditetapkan kepada kaum-kaum kafir ini. Dan dikatakan qila dukhulu abwaab jahannam khalidina fiha, dikatakan malaikat kata kepada penghuni tadi itu, bakal penghuni tadi, udkhulu abwaab jahannam, masuklah pintu neraka, khalidina fiha, kekal kamu dalam neraka ini, kekal kamu dalam neraka ini. Fabi samaswal mutakabbirin, maka inilah tempat seburuk-buruk tempat
kepada orang yang menyombongkan diri, takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu peringatan tentang orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cerita pula ayat yang seterusnya, yaitu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sadaqallahul azim. Ni Allah cerita pula berkaitan dengan apa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diiring, diarah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka ke syurga secara gerombolan juga. Maknanya kita fikir gini sudahlah. Maknanya orang yang masuk penjara diiring macam mana tuan-tuan? Dan orang VVIP kat dunia ni diiring macam mana? Kalau atas jalan pun polis marah kita kan. Duduk tengah jalan, nanti siaplah. Memang kena ketuklah kepala kat helmet tu. Kan? Jadi bila kita duduk dalam kereta, kesian juga dah kena ketuk kepala ni kan. Jadi maknanya begitulah keadaannya. Maknanya kalau orang yang bersalah, iringnya lain macam. Kalau orang yang dimuliakan, iringnya pun lain macam. VVIP lah kan. Jadi kita kejar masa sikit. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah zumara, bergerombolan, berkumpulan-kumpulan, hatta idza ja'uha, apabila sampai di pintu syurga itu, wa futihat abwabuha, dibuka pintu syurga itu, wa qala lahum, malaikat tak tanya dah. Tadi malaikat tanya, sebab apa hampa ada sini? Ni malaikat tak tanya dah. Malaikat kata kat depa, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Salam sejahtera dan selamat berbahagialah. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah kekal kamu di dalam syurga abadi. Allah tuan-tuan. Cumanya tuan-tuan, apa yang saya cerita di sini dan ayat seterusnya, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Mereka yang hak mana penghuni syurga tadi kata alhamdulillah, maha puji, alhamdulillah, syukur kepada Allah allazi sadaqana wa'dah, yang memenuhi janjinya. Cumanya tuan-tuan, nak cerita di sini tuan-tuan, sadaqana wa'dah itulah yang kita dah rasa confuse sekarang ni. Wa'dah ni betul ke tak ni wa'dah ni? Kan? Janji itu. Sebabnya benda ini tak lalui lagi kepada diri kita. Itu yang kita buat kadang-kadang khusyuk pun tak solat. Tu kadang-kadang kita puasa pun, puasa juga, tapi kan pergi bazar-bazar duk tengok benda lain juga. Kan? Maknanya ketakwaan, kekhusyukan kita itu capai tak untuk kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita takut yang ni tuan-tuan, soal krisis kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita tak sampai ke pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk kita lebih berusaha pada Ramadan kali ini dan mengeluarkan hasil selepas Ramadan sebulan yang akan datang. Jadi saya ingat itu sahaja untuk tengah hari ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.